Sejarah KSSM tingkatan 5 Bab 9 Unit 9.4 Malaysia dalam Commonwealth dan 9.5 Cabaran pengukuhan dasar luar. Hai, Assalamualaikum, dan kita akan sambung pelajaran kita untuk tingkatan 5. Okey, baik, objektif hari ini untuk pelajaran Malaysia dalam Commonwealth ialah menyenaraikan sumbangan Malaysia dalam Commonwealth, menjelaskan kepentingan mewujudkan hubungan harmoni dengan negara luar. Ya, yang kedua, kita akan ikut serta cabaran pengukuhan dasar luar, ya, tajuk kedua. Jadi objektifnya ialah menyenaraikan cabaran mengukuhkan dasar luar, menjelaskan kepentingan kebijaksanaan dalam menguruskan hubungan luar. Okey, kita akan terus melihat paparan slide ini, ya. Okey, tajuk yang pertama berkaitan dengan Commonwealth 94, ya. Kemudian apa yang dimaksudkan dengan Commonwealth? Ya, apa yang kita tahu tentang Commonwealth? Kita sebut tentang Commonwealth, kita sebut sukan Commonwealth. Apa maksud Commonwealth? Okey, Commonwealth adalah salah satu pertubuhan, ya, pertubuhan yang bermaksud anggotanya adalah daripada bekas jajahan dan naungan British yang telah merdeka. Okey, negara-negara yang pernah dijajah oleh British kemudian disatukan di bawah satu pertubuhan yang diberi nama Commonwealth. Okey, kita lihat pula penyertaan dan sumbangan Malaysia dalam Commonwealth, ya. Baik, Commonwealth komitmen Malaysia melalui kerjasama ekonomi. Okey, penyertaan dan sumbangan Malaysia ni yang pertama sekali, komitmen Malaysia adalah berkaitan dengan ekonomi. Okey, anak pelajar kena sedia faham, Malaysia merupakan negara yang baru. So kita nak negara kita maju dan makmur, so kita perlu meningkatkan keutamaan dari segi ekonomi, ya. Jadi kita bergantung ataupun kita berkait rapat dengan kepentingan hubungan luar, ya, hubungan luar dengan negara-negara lain. Okey, yang pertama, ya, kita dah beri kerjasama komitmen kita dalam ekonomi, ya, terutama Malaysia kita terlibat juga dalam negara-negara Commonwealth yang lain. Maksudnya kita tidaklah hanya melihat kepada negara kita, negara Malaysia, tetapi kita turut membantu negara-negara lain, ya, dalam ekonomi mereka. Okey, antaranya lain ialah komitmen kita dalam sukan Commonwealth dan juga dari segi dasar apartheid. Okay, dasar ini adalah berkaitan dengan dasar warna kulit, ya, yang berlaku di Afrika Selatan, menunjukkan berlakunya penindasan, ya, Malaysia dengan tegas dan bersuara lantang untuk mempertahankan dasar apartheid ini. Maksudnya tidak mahu berlakunya penindasan terhadap warna kulit, ya, warna kulit hitam dan kulit putih, ya. Di sini pendirian Malaysia sangat jelas. Okey, baik, Malaysia juga pernah menjadi tuan rumah COGEM, ya, pernah menjadi tuan rumah COGEM tahun 1989. COGEM tu apa, ya? Apa maksud COGEM? COGEM ialah mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth, negara mewakili, ya, ketua-ketua negara, setiap negara yang anggota Commonwealth berjumpa untuk bermesyuarat, dipanggil dengan nama COGEM, ya. Okey, ini adalah antara aktiviti Commonwealth yang disertai oleh Malaysia. Yang pertama, rancangan Colombo. Okey, rancangan Colombo ialah pembangunan ekonomi dan sosial sejak 1951, iaitu berkaitan dengan isu kemiskinan, pendidikan, pertanian, teknikal, kesihatan, latihan pembangunan sekolah swasta, ya, sejak 1995. Ini antara aktiviti yang berada dalam rancangan Colombo yang melibatkan semua negara-negara Commonwealth. Okey, yang kedua adalah kerjasama pertahanan. Okey, bagaimana kita bekerjasama dengan negara lain berkaitan dengan pertahanan. Kita sedia tahu dari awal 1957 kita atau Malaysia bergantung banyak, ya, dengan British sebab kita baru merdeka. Jadi kita memerlukan sahabat kita, negara-negara Commonwealth ni, sahabat kita membantu kita mengukuhkan pertahanan, ya.
Jadi 1997 British dan Tanah Melayu ada perjanjian untuk mengukuhkan pertahanan. Maksudnya British tidak boleh membiarkan kita mengendalikannya sendiri, ya. Okey, pada awal-awal lah. Okey. British dan negara Commonwealth memberi komitmen, mereka beri apa? Mereka sediakan kemudahan kepada tentera British dan pasukan simpanan strategik jika perlu. Jika ada masalah, isu yang mengganggu pertahanan Malaysia atau negara Commonwealth lain, mereka akan memberi bantuan dari segi kemudahan, kemudahan tentera. Dan jika perlu, tentera yang pasukan yang elit ini juga akan digunakan. Okey. Dari segi kerjasama ekonomi pula, negara Commonwealth rakan dagang Malaysia yang utama. Okey. Negara Commonwealth adalah rakan dagang Malaysia yang utama. Maksudnya Malaysia menjalinkan hubungan perdagangan, menjalinkan hubungan ekonomi dengan negara-negara Commonwealth terlebih dahulu. Ya, kita ekspor utama cukai rendah. Kenapa kita melakukannya? Kerana di antara negara Commonwealth ni kita ada perjanjian, kita ada saling memahami, kan. So negara-negara baru, negara-negara yang baru membangun, so cukai pun dikenakan rendah, bantuan kredit dan dana Commonwealth disediakan. Pelaburan daripada negara Commonwealth tu sangat penting. Kan, kita nak memajukan negara, pelaburan dari negara luar sangat kita perlukan, untuk menyediakan pekerjaan kepada rakyat kita, untuk membantu ekonomi negara kita. So kita menerima pelabur-pelabur dari negara Commonwealth ini. Okey, ya. Baik, yang berikutnya penyertaan dan sumbangan Malaysia lagi, iaitu dari segi dasar apartheid. Apartheid tadi kita dah sebutkan, ini merupakan isu yang sangat penting pada Malaysia, dan Malaysia lantang menentang dasar ini, kerana menyalahgunakan hak asasi manusia, membezakan hak seseorang berdasarkan warna kulit. Ketegasan Malaysia menyebabkan Afrika Selatan tarik diri dari Commonwealth. Nampak tak? Malaysia menyatakan pendiriannya dengan tegas sehingga negara tersebut tarik diri daripada pertubuhan Commonwealth. Okey. Dasar itu pun dah semakin tidak adalah sekarang ini, semakin berkurangan, dan awak lihat tidak ada lagi isu warna kulit, tetapi kita kata mungkin pada pandangan mata dunia tidak nampak, tapi sebenarnya kita tidak pasti lagi adakah ia sebenar-benar bersih atau tidak, tetapi kita tetap menyatakan suara kita. Sama juga dengan di Palestin, kita menentang sepenuhnya. Baik, yang berikutnya kerjasama kita, COGM. Tadi kita kata apa COGM? Mesyuarat ketua-ketua negara Commonwealth yang berlaku 2 tahun sekali. Tujuannya adalah membincangkan isu semasa antarabangsa berkaitan dengan negara anggota. Dalam mesyuarat itu mereka bincangkan apakah isu semasa. Isu semasa ini perlu diketahui oleh pemimpin negara untuk menentukan dasar luar kita. Bagaimana kita nak berhubungan dengan dasar luar atau berhubungan dengan negara luar, kita mesti peka, pemimpin mesti peka terhadap isu-isu semasa. Sebab itu sekarang ni macam kita ni macam satu keluarga lah, kita bincang apakah yang terbaik untuk negara anggota ini jika nak melakukan hubungan dengan negara-negara antarabangsa yang lain, Okey, yang berikutnya sumbangan Malaysia ialah sukan Commonwealth. Yang ni pernah dengar, kan? Sebab kita pernah dengar, sebab dia sering kita sangat suka pada sukan, kan? So sukan Commonwealth berlaku 4 tahun sekali. Kalau sebut sukan Commonwealth, tentulah maksudnya anggota ataupun ahli yang masuk sukan Commonwealth itu adalah anggota-anggota dari negara Commonwealth, Dia merupakan sukan kedua terbesar selepas sukan Olimpik. Sukan Olimpik pun 4 tahun sekali juga, kan, dan jadi merupakan sukan terbesar. Okey, eratkan hubungan antara anggota, antara tujuan dia, kan. Okey, 1998 Malaysia menjadi tuan rumah
memberi manfaat yang sangat besar kepada Malaysia ketika ini. Ekonomi Malaysia pun semakin baik ketika itu, kerana kita ramai atlet datang dari pelbagai negara, berlaku pertukaran wang, kita juga menyediakan infrastruktur yang lebih baik, stadium Bukit Jalil muncul, stadium arena muncul, disebabkan sukan ini. Jadi manfaatnya sangat besar kepada Malaysia. So ekonomi, sosial dan politik melibatkan keseluruhannya dalam manfaat wujudnya kita sebagai tuan rumah. Sebab itu, untuk pengetahuan, ramai bila berlakunya keadaan sukan Olimpik, sukan Commonwealth, semua negara berusaha untuk menjadikan yang terbaik. Sebab memang manfaatnya sangat besar. Okey, di sini pada sukan Commonwealth ni telah menonjolkan kewibawaan negara kita. Menunjukkan bagaimana kita mengendalikan sukan tersebut, sukan terbesar kan, kedua terbesar. Okey, kita juga lantang menyuarakan pendapat. Okey, kita dah habis tajuk berkaitan 9.3 iaitu 9.4 iaitu berkaitan Malaysia dalam Commonwealth, Okey, sekarang kita beralih kepada tajuk yang kedua, 9.5 iaitu cabaran untuk kita mengukuhkan dasar luar. Bagaimana, apakah cabaran yang kita hadapi untuk kita mengukuhkan dasar luar ni, Okey, di Malaysia masuk fasa baru sejak 1970, perubahan ekonomi, politik dan sosial. Dasar luar ini menguji kemampuan Malaysia tempuhi cabaran. Okey, cabaran pertama kita bincang ialah cabaran politik antarabangsa. Maksudnya berlaku pergolakan ataupun masalah dalam negara-negara yang kita menjalinkan hubungan luar. Jadi dia juga mempengaruhi Malaysia, Okey, mempengaruhi juga dasar luar Malaysia, sama ada kita nak menentukan kita akan mengadakan hubungan dengan negara tersebut atau tidak. Okey, Malaysia mengamalkan ini tindakan Malaysia yang prinsip kita tegas, prinsip kita kita patuhi, iaitu Malaysia amalkan dasar berkecuali, jalin hubungan negara lain tanpa kira ideologi. Okey, dasar berkecuali itu bermaksud kita bertindak, kita tidak memihak kepada mana-mana negara atau mana-mana pihak, dan kita menjalinkan hubungan baik dengan semua negara tanpa kita kira atau kita ambil kisah apakah ideologi mereka. Okey, itu prinsip dasar luar Malaysia. Okey, Malaysia turut jalinkan hubungan dengan China melalui lawatan Tun Abdul Razak 1974 ke negara anggota. Maksudnya Malaysia pernah Malaysia menjadi wakil untuk melawat China, menjalinkan hubungan China sejak tahun 74. Okey, kita tengok pula cabaran pembangunan ekonomi. Untuk membangunkan ekonomi, apa cabaran kita? Okay, cabaran utama adalah wujudnya dominasi negara maju. Negara maju ni mendominasi ekonomi, yang mereka yang menentukan harga komoditi biji timah, getah, minyak, gas negara. Mereka yang menentukan. Inilah cabaran kita. Kita perlu kekuatan untuk perkara seperti inilah. Jadi Malaysia telah mengambil tindakan menyertai Majlis Timah Antarabangsa dan General Agreement on Tariff and Trade atau Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan. Tindakan Malaysia, tindakan kedua, kita desakkan Malaysia kawal harga barang supaya Malaysia peroleh hasil daripada minyak dan gas. Kita mempunyai hasil pendapatan daripada minyak dan gas kita juga. Jadi sebab itu Malaysia tubuhkan Petronas 1974 untuk bangunkan sektor minyak dan gas. Ini merupakan pembangunan ekonomi kita yang sangat memberi kesan kepada ekonomi Malaysia. Kita ada minyak dan gas. Bersyukurlah negara kita ada minyak dan gas sendiri, dan kita dapatlah mengawal ataupun menghasilkan pendapatan kita daripada hasil sendiri. Okey, cabaran politik serantau. Serantau jiran-jiran kita pula ada masalah juga, bergolak kan. Okey, kawasan Asia Tenggara tidak stabil. Disebabkan apa? Tidak stabil kerana adanya pengaruh komunis di Indochina. Masih ada kan pengaruh komunis di Indochina. Kemudian berlaku pula
masalah di Vietnam, pergolakan di Vietnam, sehingga orang Vietnam melarikan diri ataupun berlakunya kebanjiran pendatang asing Vietnam di negara-negara serantau. Sebab mereka larikan diri dari negara mereka, so kebanjiran berlaku. Malaysia juga berhadapan atau terkesan dengan situasi ini. Ada sebuah pulau diletakkan orang-orang Vietnam ketika itu, kan, untuk membantu mereka lah, Jadi sekarang ni dah tak adalah, mereka sudah pulang. Okey, 1976 Malaysia bincang pergolakan di Indochina, di sidang kemuncak ketua-ketua negara ASEAN di Bali, bincang masa depan rantau Asia Tenggara. Ketua-ketua negara ni berbincang bagaimana tindakan mereka untuk mengatasi isu politik serantau. Okey, cabaran keselamatan dan pertahanan. UNGLA atau dalam singkatan ni AMDA, perjanjian antara British dan Malaysia ditamatkan. Okey, keselamatan pertahanan, maknanya kita dah tamatkan perjanjian kita yang kita sebut tadi, kan kita ada perjanjian pertahanan, kan. Okey, perjanjian pertahanan baru dibuat, iaitu Five Power Defence Agreements, FFDA, atau perjanjian pertahanan 5 negara. Maksudnya pada 1971 kita membuat perjanjian baru, iaitu perjanjian pertahanan 5 buah negara. Maknanya 5 buah negara ini akan membantu kita jika ada isu masalah keselamatan atau pertahanan. Contohnya kita kehilangan kapal terbang MH, kan, kita mendapat bantuan dari negara Commonwealth seperti mereka, Singapura, Britain, New Zealand, Australia. Ini maksudnya. Jadi kita ada perjanjian itu, jadi mereka pun membantu kita. Okey, Malaysia dapat bantuan teknikal dan latihan bersama untuk kukuhkan pertahanan dan keselamatan. Malaysia bekerjasama dengan ASEAN perkuatkan pertahanan dan keselamatan Asia Tenggara. Malaysia tanda tangan perjanjian sempadan dengan Thailand. Kita pernah tanda tangan perjanjian sempadan dengan Thailand untuk tangani isu keselamatan, supaya tidak mudah dicerobohi, sebab sempadan kita dan Thailand sangat pendek, sangat dekat, so kita tidak mudah dicerobohi. Maka kita buat perjanjian, tanda tangan perjanjian tentang isu keselamatan. Alright. Okey, kita dah tamat sebenarnya 9.5. Okey, di sini cikgu nak bincangkan pula contoh soalan. Contoh soalan ni dalam bentuk esei. Contoh soalan esei bahagian B, kertas 2 bahagian B. Tetapi cikgu tak ambil daripada A, B, C, Cikgu ringkaskan, ambil B sahaja. Atau kalau berkesempatan cikgu akan buat C dahulu, C juga, So kita tengok kat sini, kita tengok soalan ini. Okey, Okey. Baik. Cabaran. Baik, kita tengok ni. Kita baru saja belajar tadi tajuk cabaran. Jadi sini soalan dia. Ini contoh soalan dia. Jadi kita boleh cuba jawab. Kita tengok bagaimana. Okey. Baik, jelaskan cabaran yang dihadapi oleh negara dalam memantapkan dasar luarnya. Jelas terus cabaran tadilah yang kita belajar tadi ni. Ni, apakah cabarannya? Jawapannya banyaklah ni. Cabaran politik, pembangunan ekonomi, serantau dan keselamatan dan pertahanan. Ada 4, kan? Tapi di sini 6 markah saja. Sama ada awak menulis jawapan itu dalam bentuk fakta dan huraian-huraian. Sebab ini jawapan fakta, ini soalan fakta. Awak tak bolehlah ambil munasabah, ini soalan fakta. Tapi dalam pada fakta pun, atas pengetahuan yang ada, awak boleh masukkan jika tidak ada di sini pun, Okey. 6 markah bermaksud mungkin awak akan ambil satu tajuk, awak buat huraian yang banyak, ataupun awak ambil beberapa, 1 atau 2, 3 tajuk, dan awak akan dapat 6 markah, dengan sedikit huraian. Okay, kita cuba jawab. Kita tengok, kita mula daripada soalan. Cabaran yang dihadapi oleh negara dalam memantapkan dasar luar ialah
Kita tengok kita nak ambil yang mana. Kita tengok yang mana. Politik boleh, lebih mudah untuk kita faham, untuk kita tulis. Malaysia mengamalkan dasar berkecuali, kan. Kita lebih rasa itu untuk kita menulisnya dengan lebih baik sebab kita faham soalan tu. So kita ambil yang ini, ya. Okey, cabaran yang kita kata cabaran politik antara bangsa ialah cabaran politik antara bangsa. Kan kat sini kalau cikgu pernah beritahu kan, kita contoh-contoh sikit kan. Okey, sebenarnya kita boleh lah, maksudnya cikgu awak contohlah sini termasuk anak-anak huraian, ya. Kemudian awak kata cabaran politik, kita ringkas lah, ringkas politik antara bangsa. Di bawahnya kita kata berkecuali. Kemudian kita ingat apa lagi? Berkecuali kita ingat apa? Berbaik-baik. Kemudian kita ingat apa lagi? Ideologi. Kita tulis apa yang perkataan-perkataan kita ingat, supaya masa kita menulis jawapan tu, dia akan recall, dia akan bantu kita untuk jawab soalan. Okey, yang kedua kita kata cabaran ekonomi. Kita ingat tak tentang dominasi tu kan? Dominasi. Kemudian kita teringat kita ada Petronas. Kita teringat tu kan? Kan dominasi ni awak ingat beberapa apa perniagaan ataupun barangan yang kita jual, barangan yang ekspor, kita boleh isikan. Okey, yang ketiga kita kata dari segi pertahanan ataupun politik serantau. Teringat Vietnam. Teringat Vietnam banjir, dia teringat bukan teringat banjir, teringat pelarian. Okey, kita boleh ambil cabaran politik serantau yang kita catatkan Vietnam, kan. Kemudian kita cakap sempadan. Ingat tak sempadan Siam? Itu pertahanan, ya. Kita tengok Vietnam lagi, kita tentang apa? Keselamatan serantau Vietnam, komunis Indochina, kan. Ini maksud cikgu, sebelum kita menulis jawapan, kita cari sedikit pengetahuan kita catatkan begini. Jadi masa menulis jawapan, semua ini akan dapat dimasuk dengan cepat. Itu cara menjawab soalan. Okey, cabaran politik antara bangsa. Okey, di sini Malaysia, kita dah tak boleh teruslah. Malaysia bersikap berkecuali dan, kalau nak tulis sini boleh juga dasar Malaysia, ya. Dasar Malaysia bersikap berkecuali dan berbaik-baik, ya. Berbaik-baik. Okey, tulis penuh lah, ya, dalam peperiksaan kan. Berbaik-baik dengan semua negara tanpa mengira ideologi. Kita tengok lagi, ada lagi apa kita nak tulis. Rasa dah okey kan untuk ni. Okey, kita ambil soalan kedua pula. Selain itu, cabaran ni ekonomi, kan. Cabaran dalam pembangunan ekonomi, kan. Cabaran pembangunan ekonomi, iaitu boleh je tambah untuk huraian, iaitu negara maju mendominasi, ya, harga barangan, seperti biji timah, minyak, getah, kan, gas, kan, dan lain-lain. Boleh tulis beberapa barulah dan lain-lain, jangan tulis satu dan lain-lain, ya. Dah habis yang kedua.
Okey, kita tengok kita nak dapat 6 markah yang lengkap full ni. So kita tengok yang ketiga, cabaran politik serantau. Okey, seterusnya ini buat dalam bentuk karangan lah ya. Cikgu sangat suka sekiranya murid boleh buat dalam bentuk kemas ya, supaya pemeriksa tu dia lebih senang untuk semak. Kita tak nak pemeriksa tercicir langsung dan berasa bangga dengan jawapan kita juga ya. Seterusnya, cabaran dalam politik serantau. Cikgu tulis bawah lah ni, dah tak muat kan. Kalau awak dalam peperiksaan tulis kat kertas soalan, kertas soalan contengannya tu. Okey, seterusnya cabaran dalam politik serantau. Okey, apa berlaku ya? Apa berlaku di Asia Tenggara kan? Okey, isu Asia Tenggara, okay, kita kata tak stabil tadi kan. Asia Tenggara masih menangani masih perlu menangani isu komunis ya, terutama di Indo-China. Ya. Okey, manakala di Vietnam berlakunya pergolakan, okey, sehingga kebanjiran pelarian Vietnam di Malaysia. Okey, baik, kita tengok markah kita. Dah tentulah kan, awak nak 6 markah yang lengkap kan. So, ialah cabaran politik antarabangsa ya, bersikap berkecuali, berbaik dengan semua negara tanpa mengira ideologi ya, cabaran pembangunan didominasi oleh harga barang, getah, cabaran politik serantau, isu komunis, Indo-China, kebanjiran. Full marks ya. Itu bermaksud sebenarnya anak pelajar memang boleh jawab ya. Jadi bila membaca itu, pastikan anak pelajar sedar apa yang sedang dilakukan. Menjawab soalan pun sedar ya, awak sedang melakukan apa, menjawab bahagian mana, contoh huraian ya, kena tahu supaya awak dapat memberi jawapan yang terbaik. Okey, kita tengok ni pula. Ini soalan apa ni? Soalan kedua ya. 8 markah ni. Banyaknya 8 markah kan. Okey, jangan abaikan, baca soalan dulu ya. Kadang-kadang anak pelajar tak baca soalan tetapi tengok-tengok sebenarnya boleh jawab. Insya-Allah boleh jawab. Soalan kebat ni memang ada dalam pengetahuan ya. Okey, 8 markah. Soalannya, jelaskan kepentingan kebaikan. Kalau kita macam nak bagi faham lagi, kita buat lagi ya, kebaikan. Kebijaksanaan. Apa kebaikan? Bijaksananya menguruskan dasar luar. Kenapa perlu bijak untuk menguruskan dasar luar? Kita fokus kepada negara kita lah, Malaysia. Okey, kita nak tengok apa ni. Cuba kita buat contengan sedikit tentang isu apa kita nak tulis. Okey, Malaysia ni kita dah sebut tadi, Malaysia mengutamakan tentang dari segi kemajuan ekonomi kan. So kita fokus kat bahagian itu. Kenapa kita perlu memantapkan dasar ni? Sebab kita nak jadi negara yang maju. Okey, kalau kita nak dari negara yang maju, kita mesti produktif ataupun kita mesti menjalinkan hubungan dengan dasar luar ekonomi secara bagaimana? Pernah tak kita belajar tentang Tunku Abdul Rahman dan Abdul Razak, bagaimana mereka laksanakan dasar luar? Okey, kita kata negara maju kita perlu produktif. Jadi bagaimana kita nak jalinkan hubungan dengan dasar luar? Jadi kita buat bersikap dan terbuka ya, dasar luar terbuka. Okey, kita buat ekonomi pun secara terbuka. Mana kita menjalinkan ekonomi dengan negara-negara yang lain.
Okey, lagi apa? Bila kita produktif ekonomi, kita fikirkan tentang sektor apa yang dikatakan ekonomi ni yang banyak memberi ekonomi kesan kepada Malaysia, iaitu sektor pembuatan, ya. Sektor pembuatan, sebab sektor kita tidak ada hasil pertanian yang banyak untuk kita ekspor. Kita hanya boleh hasilkan barang-barang kilang. Pembuatan tu maknanya barang kilang, barang yang dikeluarkan untuk kita ekspor. So kita sebut sektor pembuatan. Untuk tujuan apa? Untuk ekspor, ya. Untuk ekspor. Jadi contoh apa? Apa yang awak boleh bagi contoh? Sebenarnya kebat kan? Ingat kebat mesti ada FHCI. Kita usahakan untuk tu. Okay, kita ada buat ekspor. Tayar. Lagi apa? Glove atau sarung tangan, kan? Apa lagi pembuatan yang awak tahu? Boleh awak tuliskan. Okey, jadi disebabkan ni perlu jalin hubungan yang luas atau hubungan yang baik. Okey, apa lagi? Apa lagi yang kita perlu, apa lagi kepentingan ni? Untuk dasar luar. Apa lagi? Okey. Ingat tak? Okey, satu lagi kita kata, kalau awak ingat apa, Malaysia bersuara lantang. Malaysia, apa kepentingan kita nak sebut suara lantang ni? Apa kepentingan kita nak sebut tu? Kepentingannya adalah dari segi kedaulatan negara. Kedaulatan negara. Jadi kepentingan untuk kita menguruskan dasar luar ini untuk buktikan kedaulatan negara kita. Kedaulatan negara. Tonggak utamalah dalam hubungan luar. Kita dasar luar kita mencerminkan yang kita ni boleh berhubung dengan negara luar. Kita tidak ada sekatan. Jadi dia mencerminkan dasar luar, cerminkan negara kita. Okey, suara lantang tadi kan? Suara lantang, kita boleh bersuara. Kemudian lagi apa kita boleh cakap? Okey, kita dapat 8 markah, lagi satu kita tengok, kita cuba lagi satu. Okey, keselamatan ni, tentang keselamatan. Jadi hubungan kita dengan dasar luar, kita banyak sebut tentang keselamatan kan. Jadi langkah Malaysia berpandukan pada objektif kita, dasar luar kita ni berpandukan objektif kita tentang untuk jamin keselamatan, keselamatan dan kemakmuran negara. Okey, ni kan objektif kita, ya. Ni ada tiga fakta dan 3 huraian ni. Nampak tak? Okey. Apa lagi kita boleh cakap tentang kemakmuran? Bila kita melakukan hubungan luar negara untuk keselamatan dan kemakmuran negara, sudah tentulah ini akan menentukan, kan? Kita menentukan keamanan Asia Tenggara. Okey. Okey, kita juga jalinkan hubungan ekonomi dengan mereka kan. So itu adalah kepentingan bagaimana sebab kita perlu menguruskan dasar luar. Okey. Jadi kat sini awak mulakan dengan ayat awak, kepentingan kebijaksanaan dalam menguruskan dasar luar negara ialah, Malaysia maju kan, ialah untuk meningkatkan kemajuan negara sebagai sebuah negara yang produktif. Ya, Malaysia ni kalau
kalau yang nak tulis terus, ya, kalau yang tak boleh nak tulis terus, boleh masuk hal yang demikian hari ini, ya. Ingat tak huraian cikgu beritahu, ya, kalau kita tak mahir nak menulis ayat, tak tahu nak mula ayat, kita mulakan hal ini, ya, hal yang demikian. Okey, cuba cikgu mulakan hal yang demikian, ya. Okey. Hal yang demikian, Malaysia, mesti sama kan, Malaysia bersikap terbuka, ya, bersikap terbuka terhadap hubungan luar antara bangsa, Kalau nak tulis lagi bahagian sektor ekonomi tu, kita dah ada catatan ni, ya, kita boleh tulis Malaysia, contohnya, boleh mula contohnya, Malaysia mengutamakan sektor pembuatan, ya, untuk ekspor, contohnya tayar, sarung tangan dan lain-lain. Okey, habis satu perenggan berkaitan dengan untuk negara maju. Kita tengok yang kedua, kedaulatan. So yang kedaulatan kita mulakan dengan penanda wacana. Selain itu, dasar luar Malaysia, ya, ya, mementingkan dasar Malaysia, mencerminkan, ya, dasar Malaysia mencerminkan kedaulatan negara, ya. Malaysia boleh terus ataupun boleh hal yang demikian, Malaysia bebas, Malaysia lantang bersuara, ya, Malaysia lantang bersuara menyatakan pendapat dan pendirian, ya, terhadap sesuatu isu, ya. Contohnya, boleh terus, contohnya dasar apartheid ataupun Palestin, yang awak boleh mudah nak ingat, kan. Okey, kita nak 8 markah, so awak boleh selesaikan di bahagian ini juga. Dan sekarang ni cikgu tengok, kita bagi markah kat sini dulu. Meningkatkan kemajuan negara sebagai sebuah produktif, hal yang demikian Malaysia terbuka, contohnya mengadakan, contoh mencerminkan, kan. Okey, jadi selesaikan dahulu yang ini, masukkan di bahagian perenggan ketiga. Seterusnya, barulah dapat 8 markah yang solid, 8 markah yang cukup untuk awak jawab, dapat markah yang sangat baik, sedangkan sebabnya pengetahuan awak adalah pengetahuan awak telah pun awak perolehi. Kalau dekat sini awak nak cakap inference, ya, awak nak bagi inference, awak boleh letak di bahagian akhir itu. Oleh sebab itu, apa harapan awak pada Malaysia? Kita pada persoalan tu, ataupun harapan awak pada pemimpin. Jadi ini adalah inference, menambah nilai dalam markah awak. Okey, baik, cikgu rasa sampai di sini saja untuk tajuk 9.4 dan 9.5. Terima kasih, jumpa lagi.